Okey, bertemu kembali kita di saluran YouTube channel Labu Studio. Saya Hamidi Izwan. So hari ini kita akan borak-borak sikit tentang model terbaru keluaran daripada Fujifilm, iaitu X-T4. Jom. Okey, model X-T4 ni baru dikeluarkan pada awal tahun ini. So saya dapat berpeluang untuk test review berkenaan kamera ni rasanya dalam 3-4 hari yang lepas lah. So ada beberapa perkara yang saya suka tentang X-T4 dan juga ada beberapa benda yang saya rasa Fujifilm perlu buat improvement lagi lah. So antara spesifikasi kamera Fuji X-T4 ni, sebagaimana yang anda semua sedia maklum, dari segi design dia tak jauh beza dengan X-T3. Berat dia lebih kurang gram lebih berat daripada model X-T3. Ia disebabkan ada penggunaan IBIS di dalam body X-T4. Kalau kita lihat model terdahulu daripada Fujifilm yang mempunyai IBIS ataupun in-body image stabilization, iaitu model XH1. 2 tahun lepas, tak sampai 2 tahun lepas, Fujifilm mengatakan bahawa mereka hanya mampu membuat model XH1 dengan IBIS dan tidak pada model terdahulu iaitu X-T2 ataupun X-T3, kerana dari segi saiznya agak kecil untuk dimasukkan IBIS dengan menggunakan teknologi sensor shift. Walau bagaimanapun, pada tahun ini Fujifilm announce model terbaru X-T4 dengan IBIS yang mempunyai saiz 30% lebih kecil berbanding XH1 dan 20% lebih ringan berbanding model XH1. Dan mereka menggunakan teknologi magnetik ataupun gyro untuk menggerakkan sensor di bahagian dalam body X-T4. Dengan menggunakan teknologi gyro ni, Fuji claim bahawa image dapat distabiliskan sebanyak 6.5 stop bergantung kepada jenis lens yang kita pakai. Okey, kalau kita tengok Fujifilm X-T4 ini menggunakan sensor yang sama sebagaimana model terdahulu iaitu X-T3. Walaupun pada saya ia setakat sensor yang sama, tapi keseluruhan overall teknologi yang terdapat dalam body X-T4 ini totally different. Walaupun mempunyai design yang lebih kurang sama, focusing yang lebih laju, subject image tracking, face detection dan juga eye detection yang lebih cepat dan juga tepat. Okey, selain daripada itu juga X-T4 mempunyai bahagian grip yang lebih besar dan selesa untuk mereka yang mempunyai saiz tangan yang lebih besar. Ini adalah disebabkan Fujifilm X-T4 ini menggunakan bateri model yang baru berbanding model yang sebelum ni, iaitu NPW 126 dan 126S. Walau bagaimanapun, bateri yang terbaru ini dia menggunakan bateri model NPW 235 yang dikatakan mampu memberi kapasiti yang hampir 2 kali ganda berbanding model yang sebelum ni. Selain daripada itu juga, model X-T4 ini menampilkan ciri-ciri LCD yang boleh swivel tilt 180 degree rotation. Okey, LCD yang Fujifilm gunakan walaupun saiznya adalah sama, tapi detail yang terdapat dalam LCD ni hampir 2 kali ganda. Satu perkara yang Fujifilm perkenalkan dalam model X-T4 ni ialah teknologi shutter mekanisme yang baru. Kalau model-model sebelum ni X-T2 ataupun X-T3 dikatakan shutter actuation life dia boleh mencecah sehingga 200,000, 150,000 ke 200,000 shutter actuation. Walau bagaimanapun, dalam model X-T4 yang terbaru ni dikatakan mampu mencecah sehingga 300,000 actuation. Hanya model-model yang terhad sahaja yang mempunyai lebih daripada 300,000. Contohnya model Nikon D4, D5, Canon EOS 1D Mark II, Mark III, dan juga model-model Sony yang dikatakan mampu mencecah sehingga 500,000 shutter count.
iaitu model A9 kalau tak salah saya. So model-model yang lain boleh katakan semuanya dalam lingkungan 150,000 ke 200,000, termasuklah macam Canon 5D Mark III, 5D Mark IV, Nikon D850 kalau tak salah saya. Okey, dalam X-T4 ni dia menggunakan teknologi algoritma untuk mengesan subjek dengan lebih tepat berbanding dengan model X-T3. Kalau model X-T3 dia mempunyai kelebihan negatif 3 EV, walau bagaimanapun model X-T4 ni mempunyai kelebihan iaitu negatif 6 EV. Bermaksud dalam keadaan situasi sukar ataupun cahaya yang kurang, model X-T4 ni dapat mengesan subjek dengan lebih tepat dan lebih cepat lagi. Ini sangat berguna terutamanya bagi mereka yang merakam video, memerlukan focusing kepada subjek, face detection ataupun eye detection yang lebih tepat dan cepat. So dapat mengurangkan kesilapan ataupun misfokus kepada subjek di dalam LCD. Bagi videographer ataupun fotografer yang pernah menggunakan Fujifilm sebelum ini, antara features yang favorite di dalam model-model Fujifilm ini iaitu film simulation. Ramai yang suka penggunaan Eterna ataupun Classic Chrome. Untuk yang model X-T4 ni dia tambah lagi satu lagi film simulation, iaitu Eterna Bleach Bypass. Okey, antara kelebihan X-T4 yang ada juga terdapat dalam X-T3 sebelum ni iaitu video features dia. X-T4 menawarkan recording 4K at 60 frame per second pada kelajuan 100, 200 ataupun 400 Mbps. Okey, seingat saya hanya ada beberapa model kamera sahaja yang mempunyai kemampuan 4K 60. Contohnya Panasonic GH5, GH5S dan juga yang terbaru S1 series daripada Panasonic. Walau bagaimanapun Fuji memperkenalkan teknologi yang ini dalam model yang terdahulu iaitu model X-T3. Kelebihan dalam video mode Fuji X-T4 ini ialah pada slow shutter. Kalau dahulu pada Full HD, X-T3 mampu merekod kelajuan sehingga 120 frame per second. Dalam model X-T4 ni dia double dia punya FPS dia kepada 240 frame per second. Bagi mereka yang suka merakam foto dan video ataupun hybrid shooter, Fujifilm memperkenalkan satu switch untuk merubah daripada foto dan video. Model sebelum ni ada juga, tetapi features yang terbaru dibawakan pada Fuji X-T4 ni, once kita tukar kepada video mode, automatic dia punya menu dia fokus hanya untuk video punya mode sahaja. Bermaksud photo mode tak keluar langsung di dalam menu. Sama juga kalau katakan kita switch kepada foto, so video mode dia tak ada dalam menu. Berbanding dengan sebelum ni, bila kita tukar kepada video mode, photo mode ada juga dalam menu. Walau bagaimanapun dia grey kan photo mode. Jadi bila kita nak search apa setting yang kita perlukan, kita kena go through all the menus yang termasuklah foto dan juga video, walaupun dia grey out yang photo mode. Itu menyusahkan juga kepada fotografer dan videografer untuk mendapatkan setting dengan cepat. Okey, walaupun Fujifilm X-T4 ini mempunyai pelbagai features yang menarik, ia juga mempunyai beberapa kelemahan pada pandangan saya. Salah satu daripadanya ialah Fujifilm mengambil keputusan untuk membuang audio jack 3.5mm pada body X-T4 dan menggantikannya dengan dongle USB-C kepada 3.5mm jack untuk mikrofon. Selain daripada itu juga Fujifilm meletakkan harga yang agak tinggi kepada Fujifilm X-T4 berbanding X-T3 waktu pelancaran mereka terdahulu. Ia menjadikan harganya hampir ataupun lebih kurang dengan model-model full frame seperti Sony A7 III ataupun Canon EOS R ataupun EOS RP. Okey, dengan kelebihan IBIS sehingga 6.5 stop dan juga video features yang terdapat dalam X-T4 seperti merakam 4K 60 frame per second dan juga slow-mo 240 frame per second, pada saya X-T4 ini adalah salah satu model kamera yang boleh memberi cabaran kepada model-model kamera yang lain. Okey, adakah anda perlu upgrade kamera anda daripada model X-T3 kepada X-T4? Tanya kepada diri anda sendiri sama ada anda perlukan features-features yang terdapat di dalam model X-T4 ataupun tidak. Yang mana ia memberi kelebihan pada saya lebih kepada videographer berbanding dengan fotografer.
So kalau anda merupakan seorang fotografer still yang lebih mengambil foto berbanding video, pada saya X-T3 juga cukup memadai bagi menghasilkan gambar-gambar yang baik dan menarik. Okey, itu sahaja review saya berkenaan dengan model X-T4, dan saya akan menghasilkan konten-konten yang akan datang khusus kepada model X-T4, sama ada dari segi foto ataupun video featuresnya. So jangan lupa subscribe kepada channel saya dan nantikan konten yang terbaru di masa-masa akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.